dan kamu lihat kat sini dinyatakan dalam perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama dinyatakan apakah tu, dan menurut ketua pengarah kesihatan Tan Sri Dr. Hisham, dia kata ada lihat ada pola aktiviti influenza dekat negara kita, dan ianya dapat dikesan dekat kita punya klinik dan hospital di seluruh negara, di seluruh negara. Dan kemasukan itu ke ward disebabkan oleh jangkitan pernafasan akut teruk. Akut teruk dia mungkin bernafas dalam dia punya kondisi dia teruk lah. Dan perenggan yang ketiga dia ceritakan tentang ada juga berlaku dekat beberapa buah negara yang mempunyai iklim yang sama macam negara kita, iaitu negara-negara yang beriklim tropical, mereka pun mengalami juga. Dan pada perenggan yang keempat ialah dinyatakan Selangor menduduki tempat yang pertama, manakala Pulau Pinang kedua dan Johor yang ketiga. Dan negeri-negeri lain mempunyai bilangan kes influenza kurang daripada 100 kes, 100 kes. Dan juga Tan Sri ni, Dr. Syam ni pun dikata mencadangkan, dia minta semua pesakit-pesakit tinggallah berehat di rumah dan tidak berada di tempat tumpuan dan mengelak berjumpa dengan orang lain. Ini adalah beberapa pesanan yang telah dikemukakan oleh oleh Tan Sri itu. Lepas itu kita lihat pula di sini, kita lihat dekat bawah ni pula. Ini ialah bahan yang pertama. Bahan yang pertama. Lepas ni cikgu akan bagi kamu baca balik. Cikgu terangkan secara ringkas dahulu. Bahan pertama. Manakala bahan yang kedua. Bahan yang kedua pula ialah kesan pandemik. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan. Pendidikan dan dia kata kat sini dia merupakan satu krisis kesihatan kepada seluruh umat manusia. Dan ianya dikatakan kat sini ada berlakunya penutupan sekolah. Tujuan dia adalah untuk menghentikan wabak ini menular. Itu tujuan dia. Dan selepas itu pada perenggan yang kedua pula dinyatakan tentang kerajaan telah melaksanakan program pembelajaran secara dalam talian, dan pelajaran itu menggunakan teknologi media digital, di mana bahan-bahan pelajaran itu akan dihantar kepada pelajar dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk fail dengan menggunakan rangkaian internet dengan media komputer. Dan menurut pihak kerajaan bahawa pembelajaran dalam talian ini merupakan satu kaedah yang paling berkesan dan cepat melakukan pembelajaran semasa kita berada dalam pandemik ketika inilah. Okey, cikgu nak kamu baca dahulu. Sekejap kamu baca dahulu yang ni dulu, bahan satu baca dulu bahan satu dulu. Bila dah habis baca sila beritahu cikgu fahamkan apakah yang termaktub dalam dalam petikan tersebut. Baca bahan satu dulu.
Kalau dah habis baca perenggan yang keempat tu, cikgu boleh bawa kamu ke bawah Dan sila beritahu cikgu dalam kita punya dalam kita punya Google Meet tu beritahu cikgu dah siap baca ke belum. Kalau dah habis baca, sila bagi tahu cikgu Dah cikgu. Dah okay. Cikgu scrollkan ke bawah. Dah. Okay, yang bawah ni ada sikit baca sikit Ni bahan yang pertama bahan pertama. Okay, dah habis baca? Dah cikgu. Dah okay, semua okay, lepas tu kita pergi kepada bahan yang kedua bahan kedua. Okay, bahan yang kedua ni ni pendek ada lebih kurang 2 perenggan baca Ini dia beri tajuk dia ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan.
Siapa dah baca, sila beritahu Dah baca cikgu. Okay, cikgu agak semua dah baca dua tajuk ni, dua bahan. Okay, di bawah ni pula cikgu akan bawa kepada kamu soalan dia Okay, soalan dia kamu lihat kat sini, dia ada 3 soalan, ada 4 soalan sebenarnya. Dan kamu lihat kat sini, nombor 1 tu berdasarkan bahan 1, berikan maksud peningkatan pola. Peningkatan pola Okay, kamu cuba ingat peningkatan, maksud peningkatan pola Okay, boleh cikgu pergi ke atas untuk tunjukkan kamu kat mana dia punya ayat perkataan tersebut? Boleh cikgu. Boleh Okay, kita pergi kepada bahan 1. Okay, bahan 1 kamu lihat di sini. Okay, bahan 1 dekat sini kamu, kalau kamu nampak peningkatan pola. Kamu tengok sini. Ayat perenggan yang ketiga. Okay, perenggan yang ketiga. Dan kamu kena tuliskan dia punya maksud dia. Kamu kena tukar dua-dua perkataan ni. Peningkatan pola. Apa maksudnya pola? Dan apa maksudnya peningkatan? Kamu boleh tulis dalam dalam kita punya Google Meet pun boleh. Maksud dia peningkatan pola. Kenaikan jumlah. Okey, yang tu kenaikan tu cikgu setuju. Kalau kenaikan tu okey. Kalau pola tu kita ganti dengan apa? Pola. Pola tu panggil apa? Kita ganti apa pola tu? Kenaikan catatan, tak sesuai catatan pola tu. Dia jangan kamu masukkan aktiviti Cikgu nak tanya peningkatan pola. Pola tu apa? Pola. Apakah itu pola? Yang tu lagi senang. Yang ni Ukasyah dia kata kat sini pola adalah tercorak tema, peristiwa atau objek yang berulang-ulang. Okey. Yang tu kamu tambah ni kenaikan corak. Kamu tukar kepada kenaikan corak lah. Ataupun kenaikan corak ataupun kenaikan corak lah. Okey. Boleh Okey, yang tu kita dah selesai. Kita pergi kepada soalan yang kedua soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kamu kena, okey kamu baca ni. Merujuk ke bahan 1. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan perbezaan antara wabak influenza dan pandemik COVID-19. Apakah dia perbezaan? Kamu kena okey, sekarang ni kamu cuba tulis dulu kat buku kamu Kamu tulis kat situ wabak influenza apa, pandemik COVID-19 apa. Lepas tu cikgu akan bawa kamu ke bahan yang pertama dahulu. Boleh tak? Kamu ambil dulu ni, wabak influenza dan pandemik. Tulis dalam kertas tu. Senang nanti bila nanti kamu tak bercelaru nanti. Cikgu nampak jawapan daripada Fatin, dia kata kenaikan Kenaikan tu boleh lah pertambahan kenaikan. Boleh.
kenaikan pola tu ialah kenaikan catatan. Pola tu cikgu setuju dengan corak tu lah, corak. Okey, boleh cikgu bawa kamu ke atas balik? Boleh cikgu. Boleh okey. Kat situ kamu kena cari dia punya perbezaan, ingat perbezaan antara wabak influenza dan pandemik COVID-19. Okey, kat sini kamu carikan dia punya uh, influenza. Sekejap sekejap. Okey. Ambil dia punya isi penting je, isi penting saja tentang influenza. Kalau daripada petikan ni, apa yang kamu boleh buat kesimpulan tentang influenza ni? Kamu tulis tulis dulu. Ambil dia punya, bukan semua kamu nak apa ambil yang penting, apa yang kamu nampak daripada influenza dia. Okay, lepas tu kamu dah dapat isi kat situ, kita pergi pula kepada COVID-19 pula. Okay, dah habis tentang influenza. Nak tunggu lagi ke macam mana? Okay, boleh Cikgu scrollkan ke bawah Cikgu scroll ke bawah. Tentang influenza ni, cikgu kamu nanti kamu cuba okay. Lepas itu, tentang bahan yang kedua. Bahan kedua ialah kesan pandemik COVID-19. Apa yang dia punya perkara pokok dalam ni? Itu saja kamu buat dia punya perbezaan je. Perkara pokok dalam bahan satu tapi menunjukkan perbezaan. Apakah perbezaan di antara bahan satu dan bahan dua?
Kalau sesiapa dah bersedia, boleh bagi tahu dia punya apakah perbezaan di antara influenza tadi dengan pandemik COVID-19. Dia punya soalan ni kat bawah ni soalan dia kat bawah ni. Perbezaan, nyatakan perbezaan. Okay, soalan ni bawah ni. Antara wabak influenza dengan pandemik COVID-19. Apakah dia perbezaan dia? Yang ni, soalan ni kamu kena rujuk kepada bahan satu, bahan dua. Tak boleh buat pendapat sendiri. Tak boleh bagi pendapat sendiri Ni ialah COVID. Yang depan tu kalau siapa nak cikgu balik ke muka surat tu boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh rujuk balik bahan satu Ini bahan satu. Ini bahan satu. Perbezaan dia. Okay, siapa boleh bagi jawapan dia, kongsi jawapan dia. Adit boleh kongsi. Ada ramai ni, Alia, Amirah, Daniel, Fatihah, Fatin, Humairah, Masturina, Azik, Ukash, Muklis, Raushana, Shazana, Walid, Yasmin. Siapa boleh kongsi jawapan dia? Perbezaan di antara influenza dengan COVID-19. Apakah perbezaan? Dia ada dia punya isi dia kamu lihat kat situ kalau kamu boleh nampak isi dia begitu ketara sekali sebenarnya. Perbezaan antara influenza dengan COVID-19. Jangan terlalu lama kita dah hampir setengah jam lah berlalu lah. Kamu baru buat 2 soalan pun ni.
Siapa boleh jawab? Cikgu menunggu ni menunggu jawapan kamu. Okey, nampaknya Alia dia tulis kat sini. Cikgu bacakan jawapan Alia. Okey, di kat sini okey, Alia, kamu sekarang ni berada dalam bahan satu Alia dia kata wabak influenza ketika masa ini dalam keadaan yang terkawal. Betul. Tak apa, dia tu tak ada masalah. Terkawal dan hanya di Malaysia dan pelbagai negara. Betul. Yang ni tepat sekali. Kamu tengok sini apa yang ditulis oleh Alia ni. Dia kata influenza ni memang betul. Dia ialah satu wabak yang terkawal lagi dan ianya berlaku dekat kawasan pelbagai tropika. Tepat sekali. Okey, yang tu ialah bahan satu. Bahan kedua dan apa yang ditulis oleh Alia terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan pelajar-pelajar dari membuat pelajaran di rumah. Betul. Okey, maksudnya kat sini pandemik ni berlaku di seluruh dunia dan mengakibatkan memberi kesan kepada sektor pendidikan dan mereka terpaksa belajar kat rumah secara dalam talian. Tepat sekali. Okey. Okey, terima kasih Alia kerana mencuba okey. Dan jawapan kamu betul Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Kamu lihat kat sini. Yang ni kamu kena berhati-hati soalan macam ni. Sebabnya bahan satu, yang soalan satu dengan dua ni kamu kena rujuk bahan. Manakala bahan yang ketiga ni, soalan yang ketiga ni kamu kena bagi pendapat kamu. Okey? Soalan dia ialah penularan wabak penyakit berjangkit merupakan masalah utama masalah utama di dunia dan menyebabkan berlakunya krisis kesihatan manusia. Penularan penyakit berjangkit daripada menjadi semakin teruk. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menangani masalah penularan penyakit berjangkit daripada menjadi semakin teruk? Kalau siapa boleh cuba Ni 3 markah. 3 markah ni 2 isi cukup lah. Boleh tulis jawapan kamu dekat kita punya Google Meet macam yang ditulis oleh siapa ni? Ukash dengan Alia Alia Sekejap cikgu dah tertekan dah pula. Okay, kat sini Yang bawah ni perbezaan ni cikgu dah tulis tadi. Cikgu tulis dia punya point Okay, dekat sini kamu kata bahan satu perbezaan dia perbezaan wabak influenza dan pandemik COVID-19 Kamu cerita lah wabak influenza tu dia lebih kepada keadaan terkawal influenza influenza terkawal terkawal hanya dekat betul hanya dan hanya di Malaysia. Dan negara tropika negara tropika. Kala pandemik COVID-19 pula 19 seluruh dunia.
Okay. Dan mengakibatkan sistem pendidikan dilakukan secara dalam talian. Okey. Lepas itu okey, yang ini pula wabak influenza kongsi dalam keadaan terkawal hanya terpikai. Yang ni sama tadi kan? Okey, yang ni kamu cuba pula ni. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengenai masalah penularan penyakit berjangkit ni? Apa yang perlu dibuat? Macam mana kita nak halang? Cikgu, ini berdasarkan bahan-bahan tadi ke pendapat sendiri? Yang ni pendapat kamu. Oh, okey. Pendapat kamu je. Kamu kena berhati-hati yang tadi tu memang betul pasal dia kata rujuk bahan 1, bahan 2. Tapi yang bawah ni dia kata kat sini ialah pendapat dia. Nampak tak sini pendapat? Pendapat ni. Nampak cikgu? Nampak kat sini. Nampak sini pendapat, lepas tu langkah-langkah dia. Macam mana kita nak menangani masalah penularan penyakit berjangkit. Itu saja kamu kena jawab. 2 isi pun dah cukup dah. Okay, langkah-langkah berkesan bagi menangani masalah penularan penyakit berjangkit. Yang cikgu nampak ada jawapan buat ni. Ini Amirah Amirah dia kata langkah yang perlu diambil ialah mengekalkan jarak. Okey. Okay, nombor 1 kita mengekalkan jarak, betul. Okay, mengekalkan jarak lebih kurang 2 meter 2 meter ke 1 meter lebih kurang 2 meter 2 meter ke 1 meter cikgu pun tak ingat juga. Okay, yang kedua mengguna pelitup muka. Okey. Okay, menggunakan pelitup muka, betul. Itu dia. Tak susah kan? Okay, lepas itu yang soalan yang keempat. Yang ni pendapat. Ni soalan pendapat. Yang ini rujuk kepada petikan. Rujuk petikan. Nanti kalau jangan buat kesilapan ni sebabnya nanti rugilah kamu. Yang ni pun rujuk petikan juga. Okay. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan ketiga. Okay, soalan yang keempat soalan keempat. Okay, jiran anda mempunyai gejala jangkitan penyakit semasa menghadiri majlis kenduri di kawasan perumahan yang padat dengan penduduk. Jiran kamu ada jangkitan tu. Dan sebagai seorang jiran yang prihatin, apakah tindakan yang anda lakukan agar jiran anda mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit berjangkit? Yang ni juga kamu punya pendapat kamu juga. Apakah tindakan? Kamu tengok sini, ini ialah dia punya kehendak soalan. Tindakan yang anda lakukan agar jiran anda mematuhi wabak penyakit berjangkit. Apakah yang ini kamu bagi 2 isi boleh cukup. Okay, 2 isi boleh cukup.
Okey, ini Alia dia tulis kat sini. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang berkesan perlu mengenai masalah penularan penyakit yang semakin teruk adalah menjaga SOP. Okey, maksudnya kamu nasihatkan dia. Dia lebih kurang sama jawapan dia kamu tengok sini. Kamu kata ialah dengan menjaga SOP, betul? Menjaga SOP. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas itu yang kedua. Yang kedua kamu nyatakan pula. Okey, yang kedua. Yang kedua kamu nyatakan ialah sentiasa memakai pelitup muka lah. Itu mudah-mudah memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah. Cukup dah. Nampak yang itu kita dah buat kita dah buat berdasarkan dua Soalan yang ketiga keempat tu ialah kamu kena bagi pendapat kamu. Soalan 1 dan 2 ialah daripada petikan. Mesti ingat itu perkara yang penting sekali. Okey. Kita lihat bahan yang lain. Okey, kamu lihat kat sini. Okey, yang ini pun sama. Kamu cuba ni Ini bahan satu ni tentang isu jalan raya, kemalangan jalan raya yang meningkat sepanjang tahun. Hampir setiap hari ada banyak berita tentang jalan raya dilaporkan di akhbar. Kemalangan ini meragut nyawa pemandu kenderaan itu sendiri samping membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain iaitu dia punya lepas itu telah meragut nyawa orang lain, membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain, juga melibatkan kerugian akibat daripada kemalangan jalan raya. Dan kebanyakan kes kemalangan disebabkan oleh sikap pemandu yang mahu cepat tiba kerana ni sikap nak sampai tanpa memikirkan implikasinya. Sikap pemandu yang terlalu mementingkan diri memberi kesan secara tidak langsung kepada pengguna jalan raya yang tidak bersalah jika berlaku kemalangan. Cikgu harap kamu faham tu apa yang ditulis pada bahan yang pertama. Ini ialah punca berlakunya kemalangan. Yang bahan yang kedua ialah seorang, kamu lihat kat sini, ini adalah satu berita bertarikh 10 Oktober Shah Alam. Seorang jurutera maut manakala isterinya serta 2 orang anak selamat dalam kemalangan yang membabitkan 2 kereta di persiaran Tun Teja dekat Alam Impian. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata, kejadian 345 ini mangsa Ahmad Sofian yang memandu peradua arus maut di lokasi akibat kecederaan parah sementara isterinya Nur Syahirah Ismail cedera pada bahagian kaki kiri. Kemalangan itu berlaku apabila kereta Proton Perdana yang dipandu oleh seorang lelaki dari arah persiaran Panglima Sultan hilang kawalan, terbabas. Lepas tu dia melanggar kereta mangsa yang datang dari arah tol Alam Impian. Pemandu Proton Perdana iaitu lelaki berusia 36 tahun turut mengalami kecederaan, telah dibawa ke hospital Tengku Ampuan Rahimah dan kini dirawat di zon merah. Serius satu katanya. Tambah beliau, sampel darah lelaki berkenaan sudah diambil dan polis kini masih menunggu keputusan ujian sama ada pemandu itu di bawah pengaruh alkohol atau dadah ataupun tidak. Yang ini petikan ni diambil daripada Harian Metro. Dan kamu ada soalan di bawah ni. Dan ni bahan yang ketiga pula, ada bahan satu lagi. Bahan ni ialah tentang kemalangan pergi balik kerja. Kamu tengok sini orang balik kerja, berlakunya kemalangan. Dan kamu lihat kat sini,
bermula daripada tahun 2017 sehingga 2000 peningkatan yang drastik kemalangan pergi dan balik kerja. Ini kemalangan dia, dan maut pula tu 2020 799 yang maut. Okey. Lepas itu apakah punca-punca berlakunya kemalangan? Pertama, penggunaan telefon pintar ketika memandu atau menunggang motosikal menjadi punca utama. Yang ni memang kita nampak memang kita nampak selalu kita nampak ada pemandu-pemandu kenderaan ataupun penunggang motosikal mereka memandu ataupun menunggang motosikal dengan menggunakan telefon pintar mereka. Ini disebabkan sebenarnya ialah kecuaian. Kita tak boleh salah pemandu tu sendiri. Yang kedua ni ialah fokus pemanduan terjejas sekitar 5 atau 10 saat pada kelajuan lebuh-raya, menyebabkan dia dah lupa ni, dan kenderaan seolah-olah bergerak tanpa kawalan kira-kira 160 meter. Ni adalah akibatnya. Akibatnya tidak fokus ketika memandu kenderaan. Tak kira lah motosikal ke, kereta ke, dan lain-lain. Dan kamu lihat kat sini punca-punca dia ialah pemakaian topi keledar yang tak betul. Ada separuh tu dia pakai topi keledar tapi tak ikat betul-betul. Tak guna juga. Yang kedua pula ialah dia menunggang secara berbahaya atau melulu. Dia ikut hati lah. Dia nak balik rumah, dia memandu dengan bahaya sekali. Yang ketiga pula ialah memandu melebihi had laju. Yang ni dah biasa. Ada juga kamu lihat ada pemandu tiba-tiba ada semua orang bawa pemandu kenderaan, dia seorang je pandu laju tiba-tiba je. Okey. Yang keempat pula ialah kenderaan tidak disegelarakan, maksudnya tidak maintain. Contohnya tayar tak botak, tayar botak, lepas tu dia punya brake tu haus, dia punya kalau kamu pernah dengar dia punya drive shaft tu patah, tak baiki balik. Lepas tu cermin pun tak ada contohnya, ada lampu pun tak ada. Ini adalah kerana kenderaan itu tidak diselenggarakan. Manakala yang terakhir pula ialah keletihan yang melampau. Selalu kita lihat kadang-kadang pemandu-pemandu mereka memandu tanpa henti. Tanpa henti. Kadang-kadang mereka bandu kalau kamu lihat pemandu-pemandu macam pemandu lori ataupun pemandu-pemandu yang bawa kenderaan awam contohnya e-hailing semua mereka memandu 8 jam tanpa henti. Ini mengundang kepada keletihan yang melampau. Ini berbahaya kepada orang lain bukan kepada dia sendiri, kepada orang lain juga. Okey, yang ini kita dah selesai kat sini. Cikgu harap faham apakah penjelasan yang cikgu dah bagi tadi. Dan berdasarkan bahan satu, berikan maksud tidak memikirkan implikasinya. Yang ni cikgu rasa kamu boleh jawab ni. Tidak memikirkan implikasinya. Apa maksudnya tidak memikirkan implikasinya? Ini rujuk, kamu nak cikgu rujuk bahan satu ke macam mana? Siapa dah ada jawapan sila tulis dalam kita punya Google Chat Google Chat. Tidak memberi kesan. Ada kawan kamu Fatin ni dia kata tidak memberi kesan. Yang tu boleh. Cikgu tidak memberi kesan tanpa memikirkan implikasinya
tidak memberi kesan tanpa memikirkan, tanpa memikir tu cikgu rasa kamu kena tukar tanpa memikir. Yang ni betul lah, implikasi tu kesan betul. Okey, kesan ni betul. Okey apakah perkataan yang kamu boleh guna gantikan tanpa memikirkan? Tidak memikirkan, kamu kena tukar memikirkan tu. Tidak ni tanpa betul, tidak. Okey, tukar kepada tidak. Memikirkan, kamu apakah perkataan yang sesuai? Tidak menghiraukan implikasinya, tidak memikirkan akibatnya. Okey, ini Fatin dia kata tidak menghirau. Cikgu yang ni paling sesuai sekali Tidak menghiraukan. Okey, tidak menghiraukan kesannya. Sebabnya kamu tengok sini, tidak tanpa ditukar kepada tidak. Memikirkan, menghiraukan. Implikasi tukar kepada kesan. Tanpa menghiraukan kesannya, tanpa memikirkan kesannya. Betul. Tanpa memikirkan implikasinya. Betul. Cikgu setuju jawapan yang ditulis oleh Fatin Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua ni. Tadi soalan satu. Okey, soalan satu di sini. Ni soalan yang kedua. Okey, merujuk kepada semua bahan ni berdasarkan ni berdasarkan. Yang ni merujuk kepada kepada semua bahan. Okey. Nyatakan kat sini, kamu lihat kat sini apakah punca-punca. Okey, apakah punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya kamu kena tulis lebih kurang 3 markah di situ. Okey, dan kalau kamu nak cikgu bawa ke atas boleh tak ada masalah. Kamu carikan apakah punca-punca dia. Okey, cikgu pergi ke atas dulu. Nombor satu. Nombor satu ni, apa cerita dia? Okey, nombor satu ni kamu baca secara cepat Ada 2 perenggan ni, apakah dia punya isi dia kat sini, punca dia. Okey, lepas itu nombor perenggan yang kedua, apakah punca dia? Okey. Lepas itu perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga kamu lihat kat sini pula, apakah dia punya punca dia. Lepas tu kamu tulis jawapan dia. 3 punca Okey, Amirah pula. Dia kata yang pertama tidak memakai topi keledar yang betul Okey. Okey, topi
Okay, topi keledar dengan betul. Okay, lepas tu B pula ialah pemandu mengambil dadah mengambil dadah. Betul kan, ada tak dia kata dadah cikgu tak pasti Yang ni bukan pendapat kamu Ada ke pasal dadah Cikgu rasa tak ada lah cerita pasal dadah. Ada ke yang pasal dadah? Betul. Tambahan sampel sudah diambil, kini menunggu keputusan sama ada pemandu itu di bawah pengaruh. Okey. Okey, yang ni betul. Pandu mengambil dadah. Lepas tu C, keletihan yang melampau. Okey. Yang melampau Okey, dah sudah dah. Kepada soalan yang bawah ni. Okey, yang ni pun kamu kena nyatakan kamu punya pendapat kamu. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Jalan Raya Malaysia, JKJR, kadar kemalangan yang berlaku di Malaysia sepanjang 2011 hingga 2020 menunjukkan peningkatan. Walaupun pelbagai kempen keselamatan jalan raya telah diadakan bagi menangani isu kemalangan jalan raya, namun kadar kemalangan terus bertambah. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan kemalangan jalan raya terhadap mangsa kemalangan dan kerajaan? Apakah kesan kepada mangsa kemalangan dan kerajaan? Dua isi. Kesan kepada mangsa kemalangan dan kerajaan. Kesan dia punya kata kunci dekat sini kesan. Kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada mangsa kemalangan. Ini pendapat kamu dan kerajaan. Kesan kepada mangsa kemalangan. Lepas tu kamu tulis lah. Apa? Siapa boleh jawab ni? Amirah, Alia. Okey, ni Alia Kesannya oleh mangsa adalah sangat kepada setiap tahun. Kesan ni betul ke Kamu kata pendapat saya kesan kemalangan jalan raya terhadap mangsa kemalangan adalah sangat teruk. Sangat teruk tu macam mana? Kerana pada setiap tahun ianya semakin bertambah. Okey, cikgu, kamu tengok sini Cikgu apa cikgu tulis Kesan dia kepada mangsa.
Mangsa kemalangan. Kesan dia ialah mereka ahli keluarga, contohnya ahli keluarga akan kehilangan, orang yang tersayang. Contohnya itu dulu. Okay. Nombor 2, kerajaan pula. Kerajaan akan mengalami kerugian daripada segi penduduk yang boleh memberi sumbangan kepada negara. Kamu tengok sini jawapan cikgu. Nampak tak jawapan cikgu? Nampak cikgu. Nampak yang ni, kamu tengok sini lah. Kalau mangsa kemalangan, dah tentulah ahli keluarga dia akan kehilangan orang yang tersayang. Nombor 1, logik tak? Nombor 2, kerajaan pula. Kalau setiap orang, kalau kamu tengok beramai orang yang tak kira lah orang tua ke orang muda ke, rugilah kerajaan. Contohnya setiap orang dalam Malaysia ni, dia boleh bagi sumbangan kepada negara, rugilah. Contohnya kamu, kalau katalah orang muda, kalau dia accident, dia lepas tu ada tak meninggal, lepas tu rugilah kerajaan. Nanti sepatutnya dia tu boleh bagi sumbangan kepada negara, dah tak ada orang. Itu sebabnya rugi kerajaan kalau ada kemalangan jalan raya, ada orang yang meninggal, rugi. Juga rugi kepada keluarga kerana dia kehilangan orang yang tersayang. Tak boleh sumbangan kepada ahli keluarga. Okey, kita dah selesai kat sini selama kelas kita sama 1 jam. Cikgu harap apa yang kita boleh buat rumusan kat sini, apa yang cikgu nak bagi tahu kamu, bagi tahu kamu ialah kalau kat sini berdasarkan bahan satu, kamu kena rujuk bahan satu. Jangan bagi pendapat kamu sendiri. Kalau dia kata merujuk ke semua bahan, kamu kena rujuk semua bahan. Okey? Dan yang ketiga ni pula ialah dia minta kamu bagi pendapat. Bagilah pendapat kamu. Tak payahlah rujuk kepada bahan-bahan tersebut. Okey kelas, cikgu harap semua faham apa yang cikgu dah ajar. Walau cikgu rasa terlampau singkat sangat kita pelajaran kita pada malam ini. Dan kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah, dan selamat malam dan assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama-sama. cikgu. Okey.